Dah start tak? Okay, dah start. Okay, boys. Boys, tolong dengar. Saya tak akan ulang mengajar dah. Okay, alright. So this is a Google Form. Awak boleh cari pada bahagian ni. Ada 9 macam nombor ni Google App. Awak klik, awak scroll, awak boleh cari form. Okay. Ataupun awak pergi pada atas ni. Awak pergi Google Drive. Okay, Google Drive. Okay. Dan awak klik new. Awak boleh klik Google Form. But you must choose a blank form. Okay, so ada 2 cara, sama ada awak pergi Google Form kat atas ni. Alright, tapi pastikan ini akaun anda. Nampak bila awak pergi bahagian atas ni, awak boleh cari, pastikan ini adalah Google Form akaun anda. Ataupun awak masuk Google Drive, sign in dahulu. Klik new, pergi Google Form dan klik a blank form. Okay, sekarang kita nak buat. Kalau you dah ada paparan ni, you klik blank, bukan blank quiz. Okay, so klik pada bahagian ikon tambah ini. Okay, so awak akan nampak ni. Alright, dah. Ikut. Okay, dah Okay, so this one kita akan buat form untuk kita mengutip data statistik beberapa pelajar. Okay, right. Contoh, kita nak buat form apa ni? Siapa boleh bagi idea? Apa ke tajuk projek anda? Antaranya hotel, tempahan makanan, BMI, tiket wayang. Okay. Kita buat yang familiar lah. Okay. Contohnya, you boleh buat result markah pun boleh. Okay. Tapi tak boleh kutip data jantina. Sekolah ni memang semua jantina lelaki. Kau jangan tanyalah. Cikgu, betul lah cikgu ada jantina perempuan. Itu tak betul tu. Okay. Right. Contoh kita ni adalah data kutipan Okay boys, so this one atas kali ni tolong tulis tajuk kutipan data BMI pelajar tingkatan 3 Austin SPI. Ikutlah awak. Saya bagi contoh. Apa saja yang kita boleh kutip data. So saya pilih senang BMI. Ataupun nak ringkaskan boys. Nak ringkas tulis je. Ni, saya copy, saya letak sini lah. Nampak? Ni, BMI pelajar 3 Austin. SPI. Boleh? Boleh? Filem kegemaran? Kalau boleh related dengan topik awak. Kalau boleh. Kalau tak, boleh buat BMI. Ikut saya. Tapi nama semua saya tak nak nama saya. Awak tajuk apa? Hotel? Hotel, awak bolehlah menunjukkan data tempahan hotel. Maksudnya tempahan hotel kan kadang-kadang awak nak tengok kan. Okey, bulan 7 berapa ramai bu? Nampak? Kadang-kadang kan pengurus kata, pengurus nak. Saya nak statistik berapa ramai orang check in hotel kita tahun ni. Kita nak tengok meningkat ke menurun. Betul? So ini adalah data kita nak kutip. Right? Okay, done? Tolong cepat boleh? Vincent, kau buat apa? Okay. So dekat sini awak boleh lah. Alright. Pihak pengurusan ataupun awak tulislah ayat awak. Nama pun penerangan. Okay. Kerjasama
Kerjasama pelajar-pelajar tingkatan 3 lah. Saya tak nak 3 Austin tingkatan 3. Jangan risau, boleh edit. Okay, so this one saya tukar tingkatan 3. Nampak? Okay. Dan nanti yang dekat rumah, bukan yang kat rumah, yang tak buat lagi ni, nanti awak kena buat. Okay, dah siap? Okay, siapa yang dah siap tajuk besar, tajuk form? First, of course, kita minta nama. Dan perlu require. Nampak bawah ni? Tak, terpulang. Tapi biasanya nama memanglah short answer. Ya. Okay, so require maksudnya wajib jawab. Okay, wajib jawab. Dah siap nama? Okay. Next question, awak pergi sebelah ni, ada tambah add question. Nampak? Saya ulang Lepas awak tulis nama, pastikan require. Pergi kat sebelah ni, klik butang bulat tambah, add question, dia akan paparkan soalan seterusnya apa yang kita nak tanya. Okay, dah? Sudah ke belum? Okay, this one, awak letaklah yang related. Contoh kalau wayang, awak letaklah mungkin wayangnya dekat mana? Tempat. Ya. Mungkin kalau awak nak buat banyak lokasi untuk awak lihat dekat situ berapa ramai tu. Ataupun awak terus boleh filem. Nama filem terus pun boleh. Sebab kita nak tahu berapa ramai tengok filem tu. Boleh? Tak payahlah lokasi. Lokasi kan pening. Awak boleh letak nama tajuk filem. Tajuk filem. Awak hotel. Hotel mungkin boleh letak tarikh. Awak kena masukkan tarikh lah. Okay. Tarikh tempahan. Tarikh check-in. Macam tu. Kalau tarikh, boy. Kalau you tulis tarikh check-in ataupun tarikh tempahan. Okay, tarikh check-in, you perasan kat tepi ni dia terus auto tukar date. So kena require lah. Dan awak buat pula tarikh check-out. Nampak? So kat tepi ni pun dia akan keluar date. So awak require kan. Nampak? Okay, ini untuk hotel. Dah bercampur dah. So saya delete lah sebab saya bukan tarikh. Saya bukan ni, saya BMI. Boleh? Boleh follow Okay. So this one BMI pelajar tingkatan 3. Saya nak tahu pelajar tu tingkatan 3 apa. So saya terus masukkan nama kelas. Tingkatan. Ya, tapi sebab apa saya letak tingkatan? Saya nak tahu kelas dia kelas apa. So saya bolehlah sort ikut tingkatan. Okay. Right. Tingkatan apa? Dekat sini saya boleh pilih sama ada drop down ataupun multiple choice. Maksudnya saya tak nak pelajar type. Sebab apa? Kalau pelajar type nama, dia akan letak 3AT, 3AM, 3B. Lepas ada yang pelajar lain, 3 Austin. Sekejap huruf besar, sekejap huruf kecil. So, saya prefer drop down. Dia akan scroll nanti. Okay, contoh saya tunjuk. 3 Ansler.
3 Austin. Okay. 3 Basilian. 3 Kashmir. 3 Dominic. 3 Felix. 3 Henry. Okay boy. Kalau awak nak tahu bentuk drop down ni macam mana, nampak tak bentuk mata atas ni? Oh, fokusnya. Nampak tak atas ni bentuk mata preview? Awak klik, nampak? Drop down dia akan jadi macam ni. Pelajar pilih. Senang tak? Tak payah type-type. Pelajar pun senang, klik je. Cuma kita lah banyak kerja sikit, bermasa kita kena sediakan maklumat tersebut kepada pelajar. Okay. So pangkal. Nampak sini panjang. Tapi paparan dia macam ni je. See? So ini drop down. So dah ada paparan pada awak. Okay. Nama dah, tingkatan dah. Apa lagi agak-agak maklumat? Yes. Berat. Berat dalam kg. So this one, okay. Boys, we know berat adalah bentuk number, betul? So kita require dekat tepi ni, this one, extra sikit saya ajar. 3 titik ni klik respond validation. Nombor. Nampak? Kita nak nombor, dia ada macam kita panggil apa? Specific kita nak. Okay, so greater than, of course lah, greater mana ada? Greater than daripada kosong. Kita tak nak dia letak kosong berat dia. Dan orang perlu masukkan data ni dalam bentuk nombor. Kalau awak tak letak nombor, kadang-kadang dia type berat saya, dia saja tak nak jawab kan? Ni, klik 3 titik, klik respond validation. Okay, kalau yang buat tempahan wayang, awak boleh tanya bilangan tiket dewasa. So, bilangan tiket dewasa, of course, apa? Of course, nombor. Bilangan tiket kanak-kanak pun, of course, nombor. Tetapi awak tak boleh pilih greater than. Untuk bilangan, awak tak boleh pilih greater than. Awak kena pilih greater than or equal to. Kadang-kadang dia tak ada tiket kanak-kanak. So, dia boleh tulis kosong. Okay. Contoh yang hotel. Berapa, kan ada hotel akan tanya berapa bilangan adult. Kan? Adult. Adult kena pilih greater than. Mana boleh tak ada adult, tiba-tiba ada kanak-kanak. Okay, untuk adult. Kena pilih greater than. Tapi kanak-kanak boleh pilih greater than or equal to. So awak kena faham that one. Orang dewasa? Kalau hotel memang kena ada orang dewasa lah. Mana ada orang tempah tak ada orang dewasa. Tapi tiket kanak-kanak dengan orang awak boleh pilih juga whole number. This one, nampak? Number, whole number. Mesti nombor bulat. Okay? Macam saya berat, saya nak berat tu lebih besar daripada kosong lah supaya dia tak tulis kosong. Sebenarnya saya boleh pilih regular expression, tapi regular expression ni dia ada cara coding dia lain. Memang pening. Okay, alright, berat dalam kg, so tinggi. Tinggi, aduh. Tinggi, apa ni? Dalam, short form tak dah. Dalam meter. Tinggi dalam meter. So this one also short answer. Saya nak wajib jawab. Respond validation. Number greater than 0. Ingat sebenarnya kalau berat dengan tinggi ni, kita sepatutnya pakai regular expression tapi pening sikit regular expression ni. You kena cari dekat YouTube. Saya belajar kat YouTube banyak. Okay, berkaitan regular expression. Okay, so senang. Buat masa ni saya ajar dulu number.
Tinggi dalam bentuk perpuluhan. So saya tak boleh pilih whole number. Macam you all tempahan. Contoh tempahan makanan. Okey. Awak tanyalah dia nak makan apa. Contoh you punya kedai KFC kan. Okey. Kelantan fried chicken contohlah. Okey. Ada orang nak ayam goreng. Tulislah berapa nama dia nak berapa ayam goreng. Kemudian set nasi lemak berapa. Okay. Tapi jangan pula restoran kau letak bilangan kanak-kanak. Tak sesuai. Okay, awak boleh tulis menu dia KFC. Okay, berapa kuantiti tempahan. What? Ya, can. You can write in English lah. Tulis je lah, tak ada apa. Lah, saya ikut you all punya projek. Apa? Tinggi dengan berat, awak tak boleh lah letak kosong. Greater than and equal tu. Mana ada orang tinggi kosong. Mak kau beranak kan kau pun lebih daripada 0 cm. Mak kau beranak kan kau pun lebih daripada 0 kg. 0 kg tu macam senang kata berat dalam kg ni. Tak mana ada orang 0 kilo. Kau letaklah lebih daripada 10 kg. Tinggi pun mesti tinggi tak boleh lah. Tinggi daripada 1. Macam tinggi saya letak mesti greater daripada 1. Sebab apa? Semua orang memang lebih daripada 100 meter. 1 meter, sorry. Semua orang lebih daripada 1 meter. Berat pun biasanya lebih daripada 10 kg. Kalau kau berat daripada 10 kg, aku tak tahulah. Memang ringan sangat kau ni.
Ha? Oh, yang tu kan kau kena if. If bilik ni, harga dia ni. Kalau dia pilih jawapan ni, harga bilik ni. Boleh, saya boleh ajar. Kalau awak nak belajar lah, nak. Okey, saya tunjuk ni Okey, boys. Ini contoh macam sekejap saya isikan data ni sekejap 30 hingga 30. Yang ini kalau kau belajar kat luar memang kena bayar lah sebenarnya. Okey. Ini contoh tadi yang tanya saya. Ada setengah, you tak payah buat 2-3 kali. Okey, contoh you punya kategori BMI. Kalau dia pilih ini, apa paparan yang dia nak letak? Okey. Saya boleh pilih sama ada add section, maksudnya dia terus bagi tahu harga anda, harga bilik anda. Contoh kan, sorry. Bukanlah add section ataupun kita kata bila dia klik sini saya nak bagi tahu dia dalam kategori underweight. This one ni underweight, ini normal, overweight, obese and what is this? Apa benda ni? Extremely obese. Extremely obese. Okay. 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 So elok-eloknya kategori BMI ni kan. Saya tambah this one. Okay. So paparan kategori okay. So macam ni, kalau dia pilih, boys, bila dia klik sini, kan, saya tambah ni, go to section based on answer. Kalau you buat multiple choice, bila you klik 3 titik tepi ni, okay, hello. Boys, kalau you pilih short answer, dia hanya ada 2, description dengan respon, validation, nampak Tetapi jika soalan awak bentuk multiple choice, you klik 3 titik, dia berbeza sedikit, go to section based on answer. Dia tak boleh go to question. Sebab tu bila you nak tambah, you add a section, bukannya add question. Okay, contoh, go to section based on answer. So saya klik. Nampak? 18.5. So saya nak kategori BMI anda. Okay. Anda. Apa yang kita nak tulis? Anda. Alamak, bahasa Melayu ni pening sikit lah saya. Underweight. Anda kurang berat badan. Okay, nampak? Tetapi, tengok Anda kurang berat badan. Saya duplicate section. Terus kategori BMI anda, kalau 18.5, anda, berat anda normal. Berat normal. Okay. Okay. So this one saya duplicate lagi. Tapi kena susun lah. Susun.
Move section. This one, turunkan. Okay, kategori BMI anda, berat anda, berat anda. Kejap, obese dengan apa tadi? Overweight, lebih berat badan. This one, duplicate lagi. Anda obese. Dan duplicate lagi. Anda terlampau obesity. Macam ni. Okay. So, saya buat beberapa. Dia akan memeningkan sedikit. Tetapi add section macam ni. Okay. Kalau harga bilik ni berapa kan? Okay. You pergi balik kategori BMI. This one continue to section 2. Awak kena faham. Ni section 2. Kalau 18.5, section 3, section 4, section 5, section 6. Nampak? Nice kan? Senang. Tetapi, bawah ni nampak tak? Selepas section 2, kita tak nak continue to next section. Kita nak terus dia submit form. This one pun sama. Section 3, kita tak nak dia kacau. Kategori BMI dia lebih berat badan pula. So, kita terus submit form. Awak kena faham yang itu. Submit form dan submit form. Okay, sampai sini dulu. Baru form, belum action. Check in date. Ya. Kalau tak kan, kalau susah tarik check in tu, awak tulis je bulan check in. Senanglah awak pantau. Okay, bulan bila bos nak tengok rekod tahunan. Berapa ramai book bulan 7. Syat, papa. Apa Vincent? Siapa yang buat option tu awak kena faham If pilih klik ni, dia akan pergi mana? Kalau klik ni pergi mana? Okay. Cuma kalau lah saya boleh dapat ni kan, dia terus auto kirakan untuk awak ni best ni. Tapi itulah. Dia tak ada pula matematik dalam ni. Kalau Excel boleh. Maksudnya kalau dalam Excel, boleh lah. Okay. This one ke? Okay, lepas dia kalau awak buat section-section ni, awak kena pergi setiap section. Kecil ni kan? After section 2, kita biasanya dia pergi next section. Kita tak nak kacau next section. Kita kalau dah tak ada apa-apa soalan, kita pilih submit form je.
Kalau you tak banyak section, dia akan terus macam ni. Section 6.6 ni kan. Dia tak ada submit form sebab memang dia last submit form. Okay. Kalau nak review soalan kita, okay, kita boleh klik preview. Nampak? Ini contoh bentuk soalan saya. Wajib jawab. Sebab tu saya kata require. Kalau tak klik require, nanti orang tak jawab. Okay. Kliklah mana. Lama. Mahal kan? Okay. Cik baik. Kalau susah awak, susah sangat jawab, tiru saya boleh. Tapi jangan ketinggalan je. Okay boys, kalau you nak cuba jawab, contoh kan ni you all punya, you all nak cuba jawab kan? You punya soalan ni okey ke tak? You type tingkatan, 3 hosting, berat berapa? 100, tinggi 1.78. Lepas tu this one memang kena kira lah. So ambil lah. Awak apa, sebab kita dah bagi formula. So 1.78 kali 1.78. Kalau Excel senang. Kalau Excel dia memang dah ada apa cara formula untuk pengiraan. Okey. Kemudian 3.1684. Okey, so 100 bagi 3.1684 dapat 31. 31.5616 contoh. Okay, back. So 31 apa? Dalam kategori BMI. Okay, awak tengok bila di kategori next, dia terus kata under obesity. Sebab tu saya kata ni, if kalau dia pilih ni, dia akan pergi section 5. Section 5 memang dia bagi tahu under obese. Okay. So, klik submit. Dah siap. Okay. So, nampak tak sini ada respon? Okay, cikgu, saya tak nak lah sebab dia jawab merepek. You pergi respon, 3 titik ni, you delete all respon. Maksudnya, you nak cuba-cuba, delete all respon. Dah. Don't worry. This one sebenarnya kat luar kena bayar belajar. Sebab tu saya nak you all belajar. Perlahan ikut je. Tapi boys, 3 minit sahaja lagi. Kalau tak sempat, nanti tengok video saya share kat dalam grup. Boleh? Ni. Add section ni. Add section. Jangan pilih add question Multiple choice, dia nak pergi tempat lain, you kena add section. Dia tak boleh add question. Tu beza. Okay, so dekat rumah yang tak faham, nanti you rujuk balik video yang saya dah buat ni Okay. Dia auto save. So nanti video ni saya share dalam tu untuk you buat revision semula sebab kita dah tak banyak masa. At least boys, siapkan form. Daripada form tu dia akan auto dapat Excel. Tapi nanti di antara awak saya nak awak pusing jawab kawan awak punya form. So senang, you dah dapat data lebih kurang dalam berapa belas orang pelajar, tak payah pening. Okay, right.